Sedarkah kita bahawa terdapat banyak masjid yang memerlukan bantuan baik dari segi kelengkapan maupun struktur bangunan masjid yang boleh dikategorikan sebagai uzur? Dan tahukah kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda kepada yang bersedekah? Bayangkan betapa untungnya jika kita melabur ke jalan Allah yang dijamin balasannya di dunia dan di akhirat. Masjid Al-Hasan Temerloh ini mengharapkan sumbangan dari orang ramai bagi menambah baik struktur masjid yang terkesan akibat banjir. Serta keadaan surau yang sempit dan usang amatlah tidak kondusif untuk orang ramai gunakan. Sempena Muharram yang mulia ini, marilah kita menambah amal jariah dengan bersedekah kepada pembinaan masjid. Semoga dengan infak yang diberikan ini bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Diharapkan dengan usaha ini nanti terbenarnya sebuah masjid yang bakal digunakan oleh ramai jemaah, baik dari kawasan sekitar maupun luar. Dan semoga setiap yang menyumbang akan memperoleh sebuah binaan yang sama hebatnya di syurga nanti, insya-Allah. Kapal Merah, Kapal Karam, gandakan sedekah bulan Muharram. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Ustaz Datuk Fadli Shah selaku jurucakap Masjid Al-Hasan untuk bercerita tentang kelebihan berinfak dan juga sedekah di bulan Muharram, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Selamat tahun baru. Alhamdulillah, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita terlebih dahulu apa sebenarnya antara kelebihan kalau kita ni bersedekah di bulan Muharram, insya-Allah. Tafadhal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, bulan Muharram ini dia bukan calang-calang bulan. Dia bukan bulan biasa. Dia adalah bulan yang dimuliakan. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Dalam setahun ada 12 bulan dan ada 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan-bulan yang dihormati. Salasun mutawaliyatun, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Mudhar, allazi baina Jumadi wa Sya'ban. 3 bulan pertama duduk berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan ada satu lagi bulan terpisah, iaitu bulan Rajab Mudhar yang tersepit antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi bila kita berada pada bulan ini, kata para ulama, sesuai dengan namanya Muharram, maknanya diharamkan. Apa yang diharamkan? Diharamkan peperangan pada bulan ini. Jihad tidak dibenarkan, semua jenis pergaduhan tak dibenarkan. Maka kalau jihad tak dibenarkan, apatah lagi kita nak buat jahat, tak dibenarkan. Maka perkara yang perlu dilakukan sepanjang bulan ini, khususnya bulan-bulan yang dihormati ini adalah kita memperbanyakkan amal ibadah. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa antara keistimewaan bulan Muharram ini, dia mengandungi 10 Muharram ataupun Ashura. Dia setiap bulan yang dihormati ini, dia ada momen-momen yang tidak ada pada bulan lain. Ramadan misalnya dia ada Lailatul Qadar. Zulhijjah misalnya dia ada haji dan juga korban. Jadi Muharram ini dia terkenal dengan 10 Muharram ataupun Ashura. Tambahan lagi kata ulama, bulan Muharram ini juga adalah bulan Allah, Syahrullah. Nabi pernah menyebut afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan Nabi gandingkan perkataan Muharram itu dengan Syahrullah. Justru itu, inilah bulan yang tidak ada pada bulan lain, melainkan disandarkan nama bulan ini kepada Allah, Syahrullah. Justru dalam kitab I'anatul Talibin ada disebutkan, ini salah satu kitab yang banyak digunakan dalam mazhab Syafi'iyah. Ada satu orang penulis, dia menulis tentang apa yang perlu dilakukan dalam kita berada pada momentum bulan Muharram ini. Kata Abu Bakar Al-Bakri, dia mengutip satu nazam yang disusun secara akronim tanpa pengarang. Sum salli sil zur alimin ud waghtasil ra'sal yatim wamsah tasaddaq waqtahil. Apa yang boleh kita buat, kata dia? Puasalah, solatlah, silaturahimlah, mengunjungi ulama lah, ziarah orang sakit lah, mengusap kepala anak yatim, bersedekah dan pakailah celak mata. Disambung lagi, wasi' alal iyal qallim zufra wa suratul ikhlas qu al fatasil. Luaskanlah belanja, mana banyak akan bersedekah juga, belanja orang makan. Kemudian qallim zufra, potonglah kuku,
Suratul Ikhlas kul alfa tasil, dan usahakan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Walaupun daripada banyak niat dia tidaklah disandarkan dengan riwayat yang kuat, tetapi ini antara kemeriahan ibadah yang boleh kita lakukan pada bulan Muharram ini. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, kalau lah misal katakan mungkin kita tak dapat nak melaksanakan amalan-amalan tersebut kecuali sedekah. Sebab apa saya kira sekarang ni infak mungkin yang paling mudah. Sebab apa kita ada handphone. Kita boleh transfer bila-bila masa saja infak kepada mana-mana tempat yang kita nakkan. Dan kenapakah sebenarnya infak ini, terutama infak kepada masjid, paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, saya setuju. Memang ada di kalangan penonton yang kita terima maklum balas. Mereka memang menunggu di hadapan televisyen sambil memegang telefon masing-masing. Jadi mana-mana keluar iklan untuk sumbangan, keperluan infak, mereka akan terus sedekah. Ini terima kasihlah kita ucapkan pada semua. Betul, salah satu amalan paling senang kita buat sambil-sambil menyandar dekat sofa menengok televisyen ni adalah bersedekah. Zaman sekarang boleh pakai telefon bimbit misalnya. Dan yang kita nak sedekah ni masjid. Kenapa masjid ni dapat prioriti? Pertama sekali sebab masjid ni adalah satu-satunya tempat paling dikasihi oleh Allah. Kata Jibril AS ketika ditanya oleh baginda Nabi SAW, apa tempat yang paling Allah Ta'ala suka sekali di muka bumi ini? Jibril menjawab, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid. Tempat yang Tuhan suka. Dan tempat yang paling Tuhan tak suka adalah tempat di pasar, tempat orang bergaduh, orang menipu dan seumpamanya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebab itu Nabi memberikan banyak kelebihan-kelebihan yang disebut oleh baginda. Kelebihan kita menolong membina masjid. Hatta kalau masjid yang kita bina tu sebesar sarang burung pun tetap mendapat pahala. Man bana masjidan lillah kama fasiqitat au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Engkau bina satu masjid sebesar sarang burung saja, Allah akan bina sebuah rumah untuk engkau dalam syurga. Jadi jangan lepaskan peluang, bantu bina tempat yang paling disukai oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, terlanjur kita bercerita tentang kelebihan bersedekah di masjid pada lebih-lebih lagi pada bulan Muharram ini. Mungkin Ustaz nak terangkan kepada kita ruang dan juga peluang untuk kita berinfak kepada Masjid Al-Hasan, insya-Allah. Terima kasih. Saya nak mengambil kesempatan pada pagi ini. Kita sedang memerlukan dana untuk nak menyempurnakan pembinaan Masjid Al-Hasan di Temerloh, atau lebih tepat lagi di Kampung Berhala Gantang di Temerloh. Yang mana masjid ini, untuk pengetahuan, dia dah berdiri selama 100 tahun. Tetapi keadaan masjid ni, ialah maklum dah 100 tahun, dah agak uzur. Apatah lagi kedudukan masjid ni di tebing sungai, dia memang berada di kawasan rendah, menyebabkan boleh dikatakan setiap tahun dia akan mengalami masalah kena banjir. Jadi keadaan masjid ini juga dah semakin uzur, maka jemaah pun kurang selesa. Jemaah suka datang masjid lama tapi agak kurang selesa dan agak kurang selamat. Khususnya kemudahan-kemudahan dah begitu lama sekali. Disebabkan oleh banjir setiap tahun, maka masjid ini seringkalilah terpaksa meminta dana untuk baik pulih kerosakan dan sebagainya lagi. Jadi kita rancang Masjid Hasan perlukan bantuan dana sebanyak 4 juta ringgit. Kita bina sebuah masjid baru dan dalam masa yang sama masjid itu boleh menampung semua penduduk dan untuk pelajar tahfiz berhampiran. Jadi setakat ini kita telah pun berjaya mengumpul sebanyak 1.2 juta sumbangan daripada orang ramai. Jadi lagi 2.8 juta masih lagi diperlukan untuk kita sempurnakan pembinaan Masjid Al-Hasan ini. Yang bukan sahaja memberi manfaat kepada penduduk kampung itu saja. Tapi kita di keliling tu ada banyak pondok pengajian, anak-anak tahfiz. Jadi mereka bolehlah sama turut menggunakan masjid itu. Jadi jangan lepaskan peluang, sama-sama kita menyumbang terhadap pembinaan Masjid Al-Hasan di Kampung Berhala Gantang Temerloh ini, yang merupakan masjid lama tetapi kita nak tambah baik supaya ianya boleh digunakan dalam tempoh yang lebih lama lagi. Sama-sama kita menyumbang. InsyaAllah, insyaAllah. Dan Ustaz, mungkin bagi mereka yang berminat untuk berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Hasan, sebab kita lihat ada keperluan yang sangat-sangat mendesak untuk penduduk serta karya di masjid tersebut menggunakan masjid ini, insyaAllah. Bagaimanakah caranya untuk mereka sama-sama menyumbang kepada pembinaan masjid? Baik, terima kasih. Pada para penonton, tuan-tuan, puan-puan yang beriman yang nak sama-sama membantu kami, caranya mudah saja. Bagi yang ada telefon bimbit sekarang, boleh ambil saja gambar dalam kaca TV sekarang, senarai tertera butirannya di situ. Iaitu pertama, kita boleh buat transfer atau pindahan terus ke akaun bank Masjid Al-Hasan Temerloh.
yang menggunakan akaun bank Islam, nombor akaunnya 0602 8010 048125, Tuan Masjid Al-Hasan, Kampung Berhala Gantang. Atau cara yang kedua, layari laman sesawan kami di www.masjidalhasan.com. Di situ adalah landing page yang kita akan perincikan setiap penerimaan dan apa perbelanjaan yang kita telah lakukan dalam terima sumbangan daripada orang ramai ini. Ataupun bagi yang lebih nak tahu maklumat lanjut, boleh saja terus menghubungi pihak masjid, iaitu kita ada pengurusinya sendiri ataupun imam satunya ataupun bendaharinya. Boleh hubungi talian yang tertera, sama ada bercakap dengan Ustaz Hirman, cakap dengan Ustaz Wahid ataupun cakap dengan Ustaz Idrus. Jadi kita ada banyak pilihan apa yang mustahak, sumbangan daripada tuan-tuan puan-puan untuk penambahbaikan masjid dan pembinaan semula masjid ini. Percayalah, ia adalah pencen kubur kita, insya-Allah. InsyaAllah, sama-sama kita bantu pembinaan Masjid Al-Hasan, insyaAllah. Masak kari, bubuh santan, jom infak ke Masjid Al-Hasan. Jazakumullah khair jazak buat Ustaz Badli Shah di atas perkongsian yang begitu masya-Allah pada hari ini. Kita nak berhenti lihat seketika, insya-Allah kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum, jangan ke mana-mana. Sedarkah kita bahawa terdapat banyak masjid yang memerlukan bantuan baik dari segi kelengkapan maupun struktur bangunan masjid yang boleh dikategorikan sebagai uzur? Dan tahukah kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda kepada yang bersedekah? Bayangkan betapa untungnya jika kita melabur ke jalan Allah yang dijamin balasannya di dunia dan di akhirat. Masjid Al-Hasan Temerloh ini mengharapkan sumbangan dari orang ramai bagi menambah baik struktur masjid yang terkesan akibat banjir. Serta keadaan surau yang sempit dan usang amatlah tidak kondusif untuk orang ramai gunakan. Sempena Muharram yang mulia ini, marilah kita menambah amal jariah dengan bersedekah kepada pembinaan masjid. Semoga dengan infak yang diberikan ini bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Diharapkan dengan usaha ini nanti terbenarnya sebuah masjid yang bakal digunakan oleh ramai jemaah, baik dari kawasan sekitar maupun luar. Dan semoga setiap yang menyumbang akan memperoleh sebuah binaan yang sama hebatnya di syurga nanti, insya-Allah.